Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Saya doakan mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan sihat ceria pada pagi yang mulia ini. Kita memulakan kerja kita dengan suasana ceria, kerana sangat penting ialah kita menguasai jiwa kita, menguasai diri kita dan hati kita, sebab dia mempengaruhi bagaimana sikap kita di pejabat sepanjang waktu. Kalau sekiranya kita memulakan hari dengan sedih, dengan duka cita, maka sampai petang kita akan duka cita. Maka kan itu kita perlu memulakan hari kita dengan ceria, dengan yakin, dengan confident, dengan pandang dunia seluas-luasnya dan tidak meletakkan masalah di hadapan. Ya, kerana setiap problem yang kita hadapi mesti ada jalan keluarnya. Ya, maka kan itu yang penting ialah bagaimana kita membentuk jiwa kita dan sikap kita setiap kali kita berada dan kita mulakan kerja kita seharian. Tuan-tuan sekalian, para petugas-petugas, para pekerja Kementerian Alam Sekitar dan Air yang dirahmati Allah, saya ingin bicarakan pada pagi ini dengan suasana kerja. Ya, tuan-tuan sekalian, setiap orang berada dalam pos dan tanggungjawab yang berbeza-beza. Ya, tanggungjawab ini sama ada tanggungjawab dalam konteks memikir sesuatu atau bekerja, maka tentu tidak akan sama. Kerana Allah Ta'ala bukan saja menjadikan kita tidak sama, bahkan Nabi-Nabi pun tidak sama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikian rasul-rasul, sebahagian mereka kami lebihkan berbanding sebahagian lain. Berarti rasul-rasul pun tidak sama, kita juga tidak sama. Dengan tanggungjawab, dengan tugas kita, maka kita laksanakan tanggungjawab tugas tersebut. Saya nak bercakap bagaimana bebanan kerja, tanggungjawab yang dipikul kepada kita, dengan masa kita, dengan constraint masa dan sebagainya, dengan faktor-faktor dalaman kita dan faktor luar, memang dia akan mempengaruhi sikap kita. Maka kan itu bagaimana kita nak melahirkan suatu suasana kerja yang baik. Bagi saya melihat bahawa yang penting ialah bukan melihat pada bebanan tugas, tapi bentuk suasana. Kita perlu pertama bentuk dulu suasana itu, sebab suasana itu akan pengaruhi kita. Umpama contoh, kalau kita masuk tu bilik yang wangi, dia pengaruhi kita. Kita masuk tempat yang semak, bersesak, kita mempengaruhi kita. Demikian juga kalau kita masuk pejabat, dengan kawan yang seronok, dengan suasana kerja yang seronok, dengan sahabat-sahabat kita yang seronok, dengan bos yang seronok, dengan kaki tangan yang seronok, apa yang hasilnya? Ya, hasilnya kita akan dipengaruhi. Sebab manusia dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor alam sekeliling. Maka kan itu kita perlu wujudkan suasana kerja yang ceria, suasana kerja yang bahagia, suasana kerja yang kita rasa seronok tempat kita bekerja. Sebab itu kalau kita lihat, bila kita berjaya wujudkan suasana kerja ini, bebanan kerja tu dah tak ada masalah. Tuan-tuan sekalian, kenapa ada orang sanggup panjat gunung? Walaupun panjat gunung tu sebenarnya memenatkan, meletihkan, dengan pelbagai cabaran, tapi sebab dia seronok dengan suasana itu. Bila dia seronok dengan suasana itu, maka bebanan dia tak fikir. Maka demikian juga kita perlukan wujud suasana kerja tersebut. Rakan-rakan kita tahu bahawa bila saya bicarakan dalam siri yang dulu ialah kerja ni merupakan suatu ibadah kita. Ibadah ni maksudnya kita bekerja, kita dapat gaji, dapat upah, tapi ini bukan matlamat akhir. Ya, ada satu kita dia kata duit bukan segala-galanya. Betul, tapi segala-galanya kena ada duit. Ya, tapi maksudnya duit itu bukan matlamat akhir, gaji itu bukan matlamat akhir. Ya, matlamat akhir apa dia? Matlamat akhir kita sebagai seorang, kalau kita orang Islam, matlamat akhir ialah mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka matlamat akhir itulah kita mendapat apa yang selain daripada apa yang kita peroleh. Sebagai contoh mudah, tuan-tuan tanam pokok durian katalah. Bila pokok durian tu naik subur, seronok tak? Kita seronok tengok. Ya, tapi apakah itu matlamat tanam pokok? Bukan. Matlamat bukan nak tengok pokok tu naik subur. Okey, kemudian pokok tu nanti keluar, berendang, subur, sehat. Seronok tak? Kita seronok. Ya, tapi apakah itu matlamat? Tak, itu bukan matlamat. Ya, kemudian pokok tadi durian tadi keluar bunga. Banyak bunganya. Kita seronok sangat tengok bunga yang banyak. Tapi apakah itu matlamat? Itu bukan matlamat. Kemudian pokok tadi ada keluar putik dia. Seronok kita, seronok. Dan bila sebahagian putik itu gugur, kita sedih. Padahalnya Allah Ta'ala atur dah cukup dah. Kalau semua tu lekat, habis dah, anda akan patah. Ya, maka Allah Ta'ala ada penyusunan dia. Tak apalah. Tapi matlamatnya, kita nak keluarkan buah yang baik, buah yang elok. Sama juga kita bekerja. Kita dapat gaji, dapat upah, dapat allowance, dapat OT, macam-macam.
Tapi kita tahu ini sebahagian di antara keindahan dalam waktu bekerja. Tapi ending kita, matlamat akhir kita ialah supaya kerja kita menjadi sebahagian daripada bekalan kita waktu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai seorang Islam, kita letakkan ini matlamat kita. Maka oleh kerana itu, nak capai matlamat akhir, maka ini kita kena wujudkan. Sebab itu bila kita bekerja, tentulah tak boleh kita bandingkan kerja kita dengan orang lain. Apa yang penting ialah kita kena buang perasaan, ya, perasaan iri hati, dengki dan seumpamanya, sebab dia mempengaruhi sikap kita. Orang yang kita dengki dengan dia, contoh, dia tak ada apa-apa. Ya, orang yang dengki tu kena darah tinggi, kecil manis pun, ya, bebanam fikiran pasal apa, duk tengok orang tu kita iri hati, tengok kita dengki. Akhir siapa kena penyakit dulu? Kita yang kena penyakit dulu, bukan dia. Maka kerana itu kita harus tukar. Macam mana kita nak tukar? Kita boleh mengubah suasana dengan kita mengubah kita. Ya, kita tak mungkin boleh mengubah orang lain, tapi yang penting kita ubah diri kita untuk mengubah suasana tersebut. Contoh, bila kita jumpa kawan kita, ya, kita beri salam, kita selamat pagi, doa ke dia, walaupun tak boleh bersalam, ya, tapi kita jumpa tu kita tunjukkan keceriaan. Pasal apa? Setiap elemen, setiap kaki tangan dalam pejabat, katalah kita ada 50 orang. Bayangkan kalau setiap orang bagi sikit kegembiraan, orang ni bagi sikit kegembiraan, ini bagi sikit suasana seronok. Akhirnya apa yang berlaku? 50 orang tadi berkongsi suasana. Suasana inilah membentuk sikap dalam kerja kita seharian. Sebab itu bagi saya, bila kita berjaya membentuk suasana kerja yang baik, suasana kerja yang seronok, kita hilangkan perasaan iri hati, dengki dan sebagainya, kita hilangkan perasaan-perasaan yang tak baik. Sebab yang tak baik itu nanti jadi bebanan kepada kita. Maka bila kita boleh wujudkan suasana ini, apa hasilnya? Hasilnya ialah kita tidak rasa bebanan tugas kita sebagai bebanan yang menyusahkan kita. Ya, bahkan tanggungjawab kita boleh buat dengan semungkin. Pasal apa? Bila hubungan akrab dengan rakan-rakan sekerja, hubungan baik dengan kawan-kawan, kita tak segan silu nak minta tolong. Mak, tolong aku sikit ni, aku tak dan. Mak, tolong bawa ni. Kita tak segan silu. Pasal apa? Sebab satu hari nanti dia akan tolong kita. Hari ni kita mungkin minta tolong dia, atau hari ni mungkin kita tolong dia. Satu hari nanti dia akan tolong kita. Ya, maka kan itu dalam berkongsi, ya, tugas seharian, tanggungjawab ini, maka kita tahu bahawa kita tidak mungkin boleh memikul beban yang berat melainkan adanya orang yang membantu kita. Ya, bayangkan, ya, paling mudahlah, ya, kita ambil surat yang kita nak hantar, tak mungkin sampai tanpa adanya postman, tanpa adanya orang yang kutip kemudian hantar pada surat tersebut. Demikian juga kerja-kerja kita lain, kita berkongsi satu sama lain. Maka kan itu, wujudkan suasana ceria, wujudkan suasana seronok dalam pejabat, dan mudah-mudahan kita saling hormat menghormati satu sama lain. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita hendaklah menghormati orang lain. Kalau kita nak orang menghargai kita, kita hendaklah menghargai orang lain. Kalau kita nak orang menyanjung kita, kita puji orang lain, kita sanjung orang lain. Maka tidak akan hilang keberkatan, ataupun tidak akan hilang kata pepatah, tidak akan hilang bisaula kerana menyusul buah akal. Siapa kita? Kita hamba Allah, tidak lebih daripada itu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kita daripada tanah, daripada Adam, dan Adam tu asal daripada tanah. Mudah-mudahan kita wujud suasana ceria dalam jabat kita semua, maju jaya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati hidup kita. Terima kasih semua warga Kasar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.